So hari ini kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ada mass surgery initiative ataupun inisiatif pembedahan besar-besaran yang kita akan buat di Hospital Tawau ni. Kita akan buat daripada 7 hari ini sehingga 13 Mac. Kita bawa 17 pakar ophthalmology dan kita sasarkan 200 kes pembedahan katarak dapat diselesaikan dalam tempoh masa seminggu ni. Ini adalah kes-kes yang tertangguh disebabkan pandemik COVID-19. Dan sekarang ini kita ada masa disebabkan kejayaan program imunisasi kita yang telah mengurangkan kesan-kesan yang paling serius COVID-19. Kes masih lagi tinggi, tapi hospital kita alhamdulillah setakat ini tidak terlalu sesak dan memberi ruang untuk KKM cuba selesaikan kes-kes yang tertunggak ini. Dan inisiatif ini adalah sebahagian daripada usaha untuk kita cuba mengurangkan kes-kes tertunggak akibat COVID-19. Selain daripada itu, saya juga akan merasmikan mesin mamogram yang telah beroperasi sejak bulan Disember di Hospital Tawau ini, dan ini telah pun kita memberi peruntukan untuk pembelian mesin ini, dan mesin ini sangat diperlukan untuk pemeriksaan ke atas payudara sebagai langkah pengesanan awal bagi kanser payudara. Selain daripada itu, hari ini juga saya akan merasmikan unit rawatan rapi hybrid Medan ataupun Field Hybrid ICU yang telah pun siap pada akhir tahun lepas. Field ICU ini adalah penambahan katil, 10 katil unit rawatan rapi di Tawau. Kita telah pada asalnya membina Field Hybrid ICU ini untuk kes-kes COVID. Tapi oleh kerana kes-kes COVID yang serius semakin menurun, ICU Field Hybrid ini digunakan untuk kes-kes bukan COVID dan dapat membantu dari segi kapasiti unit rawatan rapi bukan COVID di Hospital Tawau ini. Dan kita telah bina Field Hybrid ICU ini yang bernilai 6.25 juta ringgit dengan kadar ataupun dengan kadar yang pantas. Saya juga telah umumkan tadi bahawa permohonan pada Sabah yang sekian lama telah pun saya umumkan supaya dapat kelulusan secepat mungkin, iaitu perkhidmatan PET CT scan di Sabah. Dan saya akan usahakan supaya kemudahan ini dapat kita deliver kepada negeri Sabah tahun ini juga, ya. Dan ini akan banyak membantu dari segi rawatan pembedahan dan juga rawatan kanser ataupun rawatan saringan kanser yang lebih holistik. Okey, ada apa-apa soalan? Saya ada satu soalan. Ya. Semalam Ketua Jabatan Pemulihan Hospital Sungai Buloh, Dr. Akbar Hafiz Ramli, dalam pernyataannya berkata bahawa pesakit. Okey, selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Menteri. Semalam Ketua Jabatan Pemulihan Hospital Sungai Buloh, Dr. Akbar Hafiz Ramli, dalam satu kenyataannya ada mengatakan bahawa bekas pesakit COVID yang berhadapan dengan long COVID syndrome ni berkemungkinan layak dipertimbangkan untuk memperolehi kad OKU. Jika perkara ini dibenarkan oleh KKM, apakah kriteria yang ditetapkan untuk KKM lah untuk menghadapi perkara ini? Ya, untuk perkara ini kita perlu kaji dengan lebih mendalam lagi, sebab OKU adalah kehilangan kekal, ya, permanent disability.
Maksudnya kehilangan keupayaan kekal. Jadi sekarang ini agak awal untuk kita membuat tafsiran long COVID, sama ada ia adalah kehilangan upaya yang kekal. Ya, Tan Sri, kita perlu lagi kajian. Sekiranya kita dapati bahawa long COVID ini memberi kesan dan kehilangan upaya kekal, maka kita boleh consider sebagai OKU. Tapi saya rasa masih lagi terlalu awal, sebab long COVID kita baru saja melihat kesannya paling lama pun dalam tempoh 2 tahun. Ya. Mungkin tahun ini, tahun depan kita akan dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan long COVID, how long it lasts for. Kalau sekiranya kita dapati bahawa it is a lifelong debilitating condition, then we can consider as a disability. Belum lagi, we are still studying long COVID. Apakah langkah kerajaan KKKM untuk boost vaksinasi di Sabah, terutama Fit dan Dos Benggala? Ya, untuk ini saya telah minta pengarah kita terus untuk terus buat program-program jangkau luar lah, outreach, sebab kita dah buat segala-galanya. PPV kita walk-in, kita dah buka PPV di hampir semua. Yalah, memang di setiap daerah dah ada. Lebih daripada itu, di hampir setiap kawasan ada PPV. Cuma sekarang ini lebih kepada keengganan, hesitancy. Masyarakat dia tak nak ataupun dia tak ambil kisah. Jadi yang satu adalah lebih pada outreach, buat program jangkau luar, dan mungkin kena kerjasamalah juga dengan sektor swasta. Contoh pemilik ladang-ladang besar, supaya mereka contohnya buat satu outreach kepada ladang-ladang, memberi dos penggalak kepada pekerja mereka. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk memastikan kesedaran terutamanya bagi warga MAS, ya, yang end up meninggal sekarang ni, yang end up di ICU sekarang ni, kebanyakannya adalah mereka yang usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, yang belum lagi terima dos penggalak mereka. Jadi rayuan kepada family, ya, kepada ahli-ahli keluarga, kalau ada ibu ataupun bapa yang usianya sudah 60 tahun ke atas, segera bawa untuk diberikan vaksinasi. Sebab kalau mereka dijangkiti dengan COVID-19, ia tidak boleh dianggap sebagai sesama biasa. Mungkin sekarang ini kalau orang yang sihat, yang terima booster, yang tidaklah usia 60 tahun ke atas, dia boleh pulih di rumah. 96% sekarang ni kes aktif pulih di rumah. Tapi kalau warga MAS, dia tak straightforward. Ya, ada kemungkinan besar dia punya kesan COVID itu menyebabkan dia masuk ke hospital, berisiko tinggi. Ya, sebab itu kesedaran kepada masyarakat umum, bawa ibu bapa, bawa datuk nenek untuk dapatkan booster dose. 3, saya telah keluarkan kenyataan untuk ketua pengarah membuat arahan kepada semua hospital dan klinik untuk kita buat apa yang dikenali sebagai opportunistic vaccination. Maknanya kalau ada orang yang masuk hospital, sebelum dia balik, kita bagi vaksin kepada mereka. Supaya mereka datang ke hospital, dia dapat rawatan untuk benda lain. Ya, tetapi bila sesuai, kita bagi juga vaksin kepada mereka sebelum mereka balik. So ini adalah antara langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk meningkatkan lagi vaksinasi. Dan yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi, kita akan umumkan pembukaan sempadan. Ya. Di Sabah ini sempadan kita dengan Indonesia dan Philippines. Kita tengok kepada kadar vaksinasi Indonesia dengan Philippines rendah. Lebih-lebih lagi daerah-daerah Indonesia dan Philippines yang bersempadan dengan Sarawak, dengan Sabah dan Sarawak. Ya. Sebab ini adalah kawasan-kawasan negara mereka yang bukan dekat dengan ibu kota mereka. Dan andaian kita adalah kawasan-kawasan ini, selatan Filipina, Kalimantan dan sebagainya, adalah vaksinasi mereka adalah rendah. Sebelum sempadan ini dibuka, walaupun kita ada beberapa prosedur untuk mereka masuk ke negara kita dengan selamat, tetapi adalah risiko sebab orang akan datang daripada negara yang mana kita tak tahu status vaksinasi mereka macam mana. Ya, jadi di Sabah sangat penting sebab bila kita buka sempadan, lagi ramai akan masuk. Sekarang pun saya tahu ada orang yang masuk. Ya. Jadi liputan, pelindungan, vaksinasi penting di Sabah
disebabkan risiko daripada negara jiran kita. Boleh identify beberapa PPV kits yang tawarkan vaksinasi Sinovac di Borneo. Kita akan umumkan senarai nanti. Nanti akan keluar daripada pihak PH Corp dan juga CITFC. Ya. Okey. Memandangkan PKITS di Sabah ini masih rendah dan pembukaan sekolah akan dibuka tidak lama lagi. So mungkin apa inisiatif yang boleh diambil ialah memandangkan kebanyakan sekolah-sekolah yang ada pun berada di bawah, kalau saya tidak silap last time dalam bawah 8%. Ya. So apa mungkin inisiatif daripada So PKM? kita sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab kita selain daripada PPV, kita juga buat vaksinasi di peringkat sekolah terus ya. Di sini pun sama juga ya. Di Sabah juga kita buat vaksinasi di sekolah. Maknanya sekolah itu akan jadi PPV. Dari segi bekalan vaksin tak ada masalah. Sekarang ini keengganan ibu bapa untuk bagi kebenaran bagi anak mereka. Jadi program penerangan kita teruskan, tapi mesti macam ada mental block lah. Ya, saya cakap dengan jelas lah, macam ada mental block di mana ibu bapa tak nak bagi kebenaran juga. Kita bawa vaksinasi tu sampai peringkat sekolah. Maknanya kita buat PPV di sekolah. Tapi pada hari vaksinasi mereka tak nak datang. Tak dibenarkan datang. Ya, jadi saya merayu kepada ibu bapa, nanti kita akan buka sekolah semula. Ya, dan walaupun kes-kes di kalangan kanak-kanak tidaklah tinggi macam dewasa, tetapi mereka boleh dijangkiti dengan COVID. Dan sekarang ini semakin ramai kanak-kanak dijangkiti dengan COVID. Sekarang ini semakin ramai kanak-kanak dimasukkan ke hospital disebabkan COVID. Dan juga mengalami kesan-kesan seperti MISC dan sebagainya, yang membawa kepada kemudaratan jangka masa panjang. Ya, jadi saya rasa kita dah mula pick kids ni dah sebulan lebih. Ya, dan kalau sekiranya ada ibu bapa yang nak tunggu dan lihat, tak payah tunggu lagi, tak payah lihat lagi, bawa anak untuk dicucuk ya. Sebab kalau nak tunggu dan lihat dah sebulan dah, tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa AFI yang serius yang tak dapat diselesaikan ataupun tidak dapat dirawat. Paling banyak pun kesan-kesan sampingan yang biasa yang tidak serius, yang ringan saja. Ya, jadi saya harap ibu bapa, sebab ini bukanlah vaksinasi yang diwajibkan, tetapi ini vaksinasi yang sangat-sangat disarankan, digalakkan untuk melindungi anak-anak anda. Ya, kita dah buktikan selama sebulan lebih vaksinasi ini adalah selamat. Jadi jangan tunggu lagi. Sebelum sekolah dibuka semula, saya merayu kepada ibu bapa di Sabah, di seluruh Malaysia, bawa anak anda untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Okey, terima kasih.